Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hashimah Rabia binti Abu Bakar bersama dengan rakan kumpulan saya yang lain iaitu Adrus Mizamin Adinata, Nurin Aisyah Natasha binti Rosli, saya Datuk Nurul Aisyah binti Zaril Faizal dan juga Zuria Kanisah binti Zakaria. Topik yang akan kami bincangkan adalah pengenalan, kajian literatur, sejarah kemunculan hedonisme, tokoh-tokoh hedonisme, kesan-kesan budaya hedonisme, cabaran dan cara mengatasi hedonisme dan kesimpulan. Pengenalan. Untuk pengenalan, saya akan menjelaskan apa itu istilah hedonisme. Menurut Kamus Dewan Bahasa, hedonisme ialah pandangan hidup atau kehidupan yang berkaitan dengan keseronokan atau kesenangan hidup. Menurut Dr. Sudarsono, hedonisme adalah doktrin yang menganggap kebahagiaan sebagai kebaikan utama dan mencari tujuan hidup. Secara ringkasnya dapat ditarifkan, hedonisme ini adalah kepercayaan bahawa matlamat utama kehidupan adalah untuk menikmati kehidupan yang terbaik, kehidupan yang menyeronokkan, kesenangan demi kebahagiaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Adrus Mizan bin Adinata. Kini saya akan meneruskan saya punya bahagian iaitu untuk membentangkan iaitu kajian literatur iaitu hedonisme dalam isu falsafah. Yang pertama, tercipta dua aliran akidah yang saling bersemuka. Kemunculan fahaman sekularisme yang jelas bertentangan dengan agama dan berlandaskan budaya erotik telah memusnahkan pemikiran umat Islam sedikit sebanyak. Menurut Muhammad Naqib Al-Attas, sekularisme bermaksud pembebasan manusia daripada agama dan metafizik. Ditarifkan sebagai ideologi ataupun doktrin yang hanya berdasarkan kepentingan, keperluan, ukuran dan nilai sekular dan menetapkan keseluruhan hala tuju kehidupan manusia dalam semua aspek selain daripada ibadah agama. Pelbagai aliran pemikiran telah muncul dalam masyarakat yang muncul dalam corak mereka sendiri seperti komunisme, kapitalisme, liberalisme, pluralisme dan hinduisme. Masih di dalam konteks yang sama iaitu kajian literatur, dan kini saya akan menerangkan berkaitan dengan kesan-kesan budaya Hinduisme dalam isu falsafah dalam konteks kajian literatur. Okey, yang pertama iaitu kecenderungan akidah dan kepercayaan seseorang. Okey, sebagaimana kita tahu, Hinduisme akan mengakibatkan cenderungan akidah dan kepercayaan seseorang. Kemungkinan mereka tidak percaya bahawa Tuhan itu adalah benar, dan kecenderungan akidah bermaksud mereka terpesong daripada iaitu macam contohnya sebagai ajaran agama Islam. Sebagai contoh saya boleh katakan iaitu mereka tidak mempercayai bahawa Nabi adalah utusan Allah dan Allah itu adalah maha kuasa dan maha kaya lah. Dan mereka tidak memikirkan seperti itu, mereka tidak percayakan seperti itu, dan mereka mengakibatkan mereka kecenderungan akidah. Okey, yang kedua iaitu ialah mengutamakan kebendaan. Ini adalah paling paling sangat ketara lah untuk buat masa sekarang ni, untuk buat masa kini, kerana kebanyakannya seseorang itu ataupun individu tu ataupun terutama anak muda sekarang amat mementingkan kebendaan, macam contohnya telefon ataupun alatan-alatan gadget dan sebagainya, dan mereka tidak mengutamakan benda-benda yang penting, macam contohnya buku yang mereka boleh buat rujukan, ataupun mereka terlampau memikirkan ataupun nakkan satu kebendaan tersebut dan tanpa memikirkan iaitu bahawa adanya ilmu ataupun agama yang mereka kena turut. Macam contohnya solat, mereka kena menunaikan solat 5 waktu, mereka melupa untuk membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah salah contohnya, iaitu mereka mengutamakan kebendaan lah selain daripada benda-benda yang penting, macam contohnya. Dan akhir sekali iaitu mencemarkan akhlak, nilai murni dan jati diri seseorang. Okey, sebagaimana apa yang saya faham dalam konteks hedonisme. Okey, ya betul, hedonisme memang memikirkan ataupun cenderung kepada aktiviti yang memikirkan keseronokan sahaja, tanpa memikirkan iaitu adanya akhlak yang baik, nilai murni dan jati diri seorang yang perlu diterapkan. Sebagai contohnya, kalau saya ambil contoh sebagai individu A,
individu A sangat cenderung iaitu untuk ataupun lemas dalam era keseronokan beliau tanpa memikirkan adanya perkara yang lebih penting yang mereka kena buat. Macam contohnya, mereka boleh ada satu pemikiran untuk mereka capai satu usaha ataupun cita-cita, dan apa lagi, dan mungkin seseorang itu akhlak mereka akan tercemar akibat keseronokan. Kerana kalau dalam konteks sebab keseronokan, kalau kita teramat kejar, keseronokan itu tidak salah. Tapi kalau kita mengejarkan akan keseronokan itu tanpa memikirkan apa yang lagi penting dalam hidup diri sendiri, iaitu sebagai contohnya perkara-perkara yang penting, kemungkinan mereka punya akhlak tu akan tercemar lah. Sebagaimana apa yang saya faham, Hinduism ni amat mengejarkan keseronokan tanpa memikirkan apa yang penting bagi seseorang itu untuk melakukan sesuatu perkara yang lebih amat bernilai dan bermakna bagi mereka sendirilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Aisyah Natasha akan menerangkan serba sedikit mengenai cabaran dan cara mengatasi hedonisme dari segi falsafah dalam slide ini. Cabaran yang akan dihadapi ialah kurang penghayatan ilmu agama. Golongan ini akan mengutamakan keseronokan dunia sehingga mengabaikan tuntutan agama. Cabaran kedua ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan demi mencari keseronokan. Walau bagaimanapun, perkara ini dapat dielakkan melalui peranan ibu bapa dan peranan media massa. Ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak dan mengawasi aktiviti anak-anak dengan meluangkan masa bersama mereka. Media massa perlu memaparkan perkara yang benar, tepat dan tidak terjerumus kepada perkara keseronokan agar mereka lebih terdedah kepada isu semasa, seterusnya mampu menentukan arah hedonisme ke tahap yang lebih seimbang. Hedonism ini berasal daripada Eropah selepas zaman Ratu Victoria. Semasa zaman Ratu Victoria, beliau begitu fanatik dengan ajaran Kristian dan telah melarang semua perbuatan yang dianggap menghina agamanya. Salah satu arahan yang dikeluarkan adalah dengan mewajibkan penggunaan penutup meja dengan tujuan untuk menutup kaki meja. Hal ini disebabkan terdapat ukiran berbentuk kaki perempuan yang menggairahkan dan ianya dianggap sebagai satu perbuatan yang menghina perempuan dan bertentangan dengan agamanya. Oleh itu, Ratu Victoria mengeluarkan arahan dengan menutup kaki meja dengan menggunakan kain. Selepas pemerintahan Ratu Victoria, keadaan pun mula berubah. Pengganti Ratu Victoria telah membenarkan semua perkara yang telah pun dilarang sebelum ini. Oleh itu, bermulalah era hedonism yang di mana pengganti Ratu Victoria telah membenarkan semua amalan yang telah pun dilarang oleh Ratu Victoria sebelum ini. Kebebasan itu menular di kalangan masyarakat sehingga ianya melampaui batas susila dan agama mereka. Sebagai contoh, pergaulan bebas, seks luar nikah, hiburan yang melampau dan seumpamanya. Pemerintah pada ketika itu juga menggalakkan pelbagai jenis pesta untuk diadakan secara besar-besaran. Oleh itu, hedonism juga telah menjadi salah satu asbab utama yang mendorong kepada perkara negatif kepada mahasiswa di Malaysia, terutama sekali mahasiswa di peringkat remaja. Kelakuan setengah mahasiswa yang begitu leka dan obses untuk mengejar keseronokan di dunia dan telah memberi impak yang buruk kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Sebagai contoh, apabila sesetengah pasangan mahasiswa yang memandang rendah tentang hukum agamanya demi untuk melepaskan nafsu dan keseronokan di dunia tanpa memikirkan tentang baik dan buruk kelakuan tersebut. Selain daripada itu, apabila terlalu terikutkan dengan budaya barat yang menyebabkan sesetengah mahasiswa telah memudaratkan kesihatan mereka, terutama sekali mengambil dadah dan minum arak atas alasan kerana terlalu tertekan dengan pelajaran di universiti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Idris Mizan bin Adinata. Kembali lagi bersama saya, iaitu kini saya akan menerangkan iaitu tokoh-tokoh hedonism.
Okey, kat sini ada 4 tokoh di mana saya akan menerangkan 2 sahaja. Kemudian akan diteruskan dengan pembentangan iaitu ahli-ahli kumpulan kami lah. Okey, dekat sini saya akan menerangkan tentang tokoh-tokoh hedonism iaitu tokoh yang bernama Aristotle. Okey, Aristotle ni dia ada 3 pola hidup yang memuat kepuasan dalam dirinya sendiri. Iaitu sebagai contohnya saya boleh katakan yang pertama, hidup yang mencari nikmat. Kedua, hidup praktis dan hidup sebagai seorang filsuf. Dan juga hidup yang mencari nikmat inilah yang diistilahkan sebagai hedonism. Sebagai contohnya, hidup yang dia mencari nikmat, hidup praktis dan seorang filsuf. Ini adalah satu kategori-kategori yang di mana kita boleh istilahkan sebagai hedonism lah. Kemudian menurut beliau iaitu pencapaian kebahagiaan bukan dengan kenyataan tetapi dengan disertai dengan suatu tindakan. Okey, kalau kita baca balik iaitu dia bercakap adalah pencapaian kebahagiaan bukan dengan kenyataan. Bermaksudnya bukan dengan kenyataan lah untuk mencapai kebahagiaan tu, tetapi dengan disertai dengan suatu tindakan. Okey, so berkenaan dengan kes ni, kita percaya bahawa Aristotle bermaksud iaitu untuk mencapaikan satu kebahagiaan tu bukan dari segi kenyataan lah. So mereka percaya, Aristotle percaya iaitu disertai dengan satu tindakan. Ya, betul. Tapi mereka lupa iaitu setiap pencapaian ataupun kebahagiaan tu memang betul kita akan disertakan dengan satu tindakan, tetapi mestilah dipegangkan dengan satu ajaran agama. Sebagai macam contohnya, saya yang beragama Islam, di mana untuk mencapai satu kebahagiaan dan dari segi kenyataan ataupun di luar nyata lah sebagaimana, iaitu kita harus serta dengan satu tindakan dengan serta percaya iaitu Allah akan memudahkan sesuatu urusan bagi kita lah. Itu dari segi pendapat saya sendiri sebagai seorang agama Islam, di mana saya tidak menolak apa yang dikatakan oleh Aristotle, tetapi apa yang beliau mengatakan tersebut adalah di luar pemikiran kita lah, di mana pemikiran Aristotle tidak berpegangkan kepada ajaran agama. Dia hanya berpegang kepada ajaran mereka dan dia sahaja. Maksudnya Aristotle ni tiada kepercayaan lah. Dia tak ada satu kepercayaan di mana dengan manusia sendiri, dengan tindakan manusia sendiri yang boleh mencapai kebaikan tersebut. Sebenarnya tidak. Kita berpegang kepada ajaran agama ini, kita kena percaya bahawa pencapaian kebahagiaan ni mestilah kita kena sertakan dengan iaitu pegangan kepada agama kita sendiri. Kalau kita berpegang kepada agama, kalau sebagai contohnya agama Islam berpegang kepada Allah, kita percaya iaitu Allah yang akan menggunakan kebahagiaan kepada kita, berdoa dan menunaikan apa yang diajarkan, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Okey, itulah pendapat ataupun pandangan berkenaan Aristotle ya. Kini saya akan menerangkan berkenaan dengan tokoh-tokoh hedonism iaitu bernama Raja Am bin Amru Al-Qais bin Mailun. Okey, so berkenaan dengan tokoh ini berada di zaman iaitu Nabi Ibrahim AS, di mana berkenaan dengan kisah Siti Sarah yang berada di kerajaan Mesir satu ketika dulu. Okey, saya akan ceritakan sedikit berkenaan dengan tokoh ini. Okey, pada zaman Nabi Ibrahim AS ini, okey, iaitu berkenaan dengan kisah dengan Siti Sarah lah, di mana saya mengambil sedikit kisah di mana apa yang saya boleh katakan iaitu perwatakan ataupun tindakan yang dibuat oleh Raja Am tersebut iaitu ada menunjukkan sifat-sifat iaitu seperti sifat-sifat hedonism lah, di mana kita boleh tengok iaitu perkara yang pertama iaitu Mesir pada ketika itu dipimpin oleh seorang raja kafir yang suka berfoya-foya dan zalim. Kedua, menampakkan beliau tergolong dalam budaya hedonism yang mementingkan hal keserokan dia duniawi. Okey, dekat sini untuk perkara yang pertama dan kedua ini, perkara pertama saya boleh menyokong dengan satu inilah fakta lah, di mana Mesir ni dipimpin oleh seorang raja kafir yang suka berfoya-foya dan zalim. Pada ketika itu Raja Am ni memang sangat seorang yang zalim dan memang amat mementingkan keseronokan.
Sebagai contohnya, kalau kita boleh rujuk poin yang ketiga, Mesir di bawah pemerintahan raja yang zalim dan suka berfoya-foya dan gilakan wanita, di mana raja Mesir pada itu tersebut suka gilakan wanita lah masa itu, di mana Raja Pantang sangat nampak perempuan yang cantik, mereka akan jadikan perempuan itu sebagai isteri beliau. Okey, sebagai contohnya, saya mengambil kisah Nabi Ibrahim dan Siti Sarah, mana Siti Sarah mempunyai perwatakan dan rupa yang sangat cantik, dan di mana Raja Amir melihat beliau dan terus nakkan Siti Sarah ni. So kat sini kita dah boleh menampakkan bahawa Raja Am ni amat mementingkan hal-hal duniawi ataupun dengan ataupun kita boleh sokong dengan satu perkataan iaitu sangat zalim lah, di mana zalim dan suka berfoya-foya dan suka gilakan wanita. Nampak je wanita, dia akan jadikan beliau sebagai isteri. So dekat sini kita boleh nampak lah iaitu sifat Indonesia beliau, iaitu dia gilakan wanita dan sanggup menzalimi wanita, merampas mereka daripada seorang penjaga, iaitu jika wanita ada suami, dia akan ambil. Apabila perempuan itu, kita tengok poin yang keempat, poin yang terakhir, apabila perempuan itu sudah bersuami, ia akan memaksa mereka untuk bercerai. Di mana memang Raja Am ni memang sangat zalim lah pada zaman Nabi Ibrahim AS ini. So kita boleh tengok dekat sini, dia memang ada sifat-sifat tokoh hedonism ni, walaupun tak banyak tapi ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sayyidatun Nuril Aisyah binti Zarif Faizal 2021617272 akan meneruskan lagi perbincangan kita mengenai tokoh-tokoh hedonisme di bawah tajuk besar hedonisme. Baiklah, tokoh kita yang seterusnya ialah Aristippus. Aristippus merupakan seorang ahli falsafah Greek terkenal yang berasal dari Kairin, Libya Purba pada tahun 435 sebelum Masihi. Beliau merupakan anak kepada salah seorang ahli falsafah terdahulu iaitu Aristides dan merupakan seorang pengasas sekolah falsafah Cyrenaic. Sejarah mencatatkan bahawa sejak kecil lagi beliau amat meminati Socrates sehingga sanggup menjelajah kesukan Olimpik terdahulu untuk mengemukakan pandangan beliau terhadap ilmu falsafah hedonisme. Walaupun pandangan beliau dan Socrates amat berbeza, beliau berjaya menjadi salah seorang anak didik Socrates. Aristippus percaya bahawa matlamat hidup manusia adalah mencari kesenangan yang bersesuaian dengan keadaan diri sendiri. Di sini, Aristippus menjelaskan bahawa kesenangan yang dimaksudkan adalah sesuatu kebaikan yang dapat dijadikan etika dalam kehidupan. Beliau juga mempunyai 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan yang bernama Arete, dan beliau menurunkan fahaman beliau terhadap hedonisme ini kepada anak perempuan beliau kerana beliau percaya yang Arete mampu menjadi waris intelektual karyanya. Kita teruskan lagi dengan tokoh kita yang terakhir iaitu Epicurus. Epicurus merupakan seorang ahli falsafah Yunani yang dilahirkan pada tahun 342 sebelum Masihi di Bandar Samusinani. Disebabkan kebijaksanaan beliau berjaya mengasaskan ajaran Epicureanism dan berjaya membina sebuah sekolah falsafah yang sangat berpengaruh iaitu The Garden. Epicurus mentafsir keseronokan sebagai sesuatu yang berlandaskan apa yang baik itu mendatangkan kesenangan dan yang buruk itu adalah punca rasa tidak senang kepada diri. Di sini maksudnya Epicurus bukan sahaja menghargai keseronokan tanpa peraturan, tetapi beliau juga berprinsipkan keseronokan yang difahami dengan secara lebih mendalam.
Untuk dijadikan cerita, Epicurus dan pengikutnya sangat terkenal dengan perbincangan subjek falsafah, dan apa yang menarik perhatian orang ramai tentang golongan ini adalah terdapat beberapa keunikan yang dimiliki seperti mengamalkan konsep perbezaan keinginan dalam diri. Contohnya, Epicurus sangat menekankan mengenai perbezaan makan makanan mengikut keinginan yang diperlukan dan keinginan yang sia-sia. Selain itu, Epicurus juga membenarkan wanita dan hamba untuk menyertai sekolah supaya mereka mempunyai dasar pengenalan kepada kehidupan yang bersederhana. Dan akhir sekali, golongan ini juga menerapkan kebijaksanaan dalam kehidupan kerana Epicurus menganggap bahawa orang yang bijak mampu mengimbangkan kesenangan dan kesempitan. Jadi dapat kita tafsirkan bahawa banyak pengiraan yang dilakukan oleh golongan ini dalam mempertimbangkan aspek positif dan negatif dalam kehidupan bagi mencapai kesenangan hidup dalam jangka masa yang panjang dan jangka masa yang pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Aisyah Natasha akan menerangkan serba sedikit mengenai cabaran dan cara mengatasi hedonisme dari segi falsafah dalam slide ini. Cabaran yang akan dihadapi ialah kurang penghayatan ilmu agama. Golongan ini akan mengutamakan keseronokan dunia sehingga mengabaikan tuntutan agama. Cabaran kedua ialah pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan demi mencari keseronokan. Walau bagaimanapun, perkara ini dapat dielakkan melalui peranan ibu bapa dan peranan media massa. Ibu bapa perlu menjadi contoh yang baik kepada anak-anak dan mengawasi aktiviti anak-anak dengan meluangkan masa bersama mereka. Media massa perlu memaparkan perkara yang benar, tepat dan tidak terjerumus kepada perkara keseronokan agar mereka lebih terdedah kepada isu semasa, seterusnya mampu menentukan arah hedonisme ke tahap yang lebih seimbang. Dalam slide ini, saya akan menerangkan kesan hedonisme. Jelas dapat kita lihat budaya hedonisme ini memberi kesan negatif kepada golongan yang mengamalkannya. Kesan utama yang dapat kita lihat ialah merosakkan akidah. Golongan ini akan menafikan dan meragukan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa akidah, seseorang akan hilang nilai keimanannya seperti mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka diibaratkan sebagai menolak ketauhidan dan semestinya akidah. Seterusnya merosakkan akhlak. Sikap, perilaku dan tabiat seseorang akan berubah disebabkan oleh mengamalkan budaya hedonisme. Perkara ini berlaku disebabkan mereka mengikut kehendak diri mereka sendiri dan hawa nafsu. Seseorang yang tidak berakhlak akan menyebabkan masyarakat sekeliling mereka turut terjejas dengan sikap buruk mereka itu. Selain itu, hedonisme akan mengutamakan kebendaan, kemewahan, sikap materialistik dan individualistik. Mereka akan mementingkan diri sendiri sehingga sanggup menindas golongan yang lebih memerlukan. Mereka juga sanggup meminjam duit untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan dan mencari keseronokan yang diinginkan. Akhir sekali, lalai dalam menjalankan tanggungjawab sebagai Muslim dan mahasiswa. Golongan seperti ini akan mudah lalai dari tanggungjawab mereka sebagai seorang Muslim, iaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu adalah tujuan utama seseorang mahasiswa, tetapi tidak bagi mahasiswa yang mengamalkan budaya hedonisme. Mereka akan menjadikan belajar sebagai alasan untuk mereka bebas daripada dikongkong ibu bapa dan penjaga mereka. Itu sahaja kesan yang dapat saya ulaskan dalam slide ini. Beralih pula kepada cabaran isu hedonisme. Cabaran isu hedonisme yang pertama ialah kurang penghayatan ilmu agama. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam kalangan mahasiswa di negara Malaysia.
Umum sedia maklum bahawa Malaysia mempunyai 3 jenis bangsa iaitu Melayu, Cina dan India. Mahasiswa-mahasiswa yang berlainan bangsa ini juga mempunyai pegangan agama masing-masing iaitu kaum Melayu agama Islam, kaum Cina agama Buddha dan kaum India adalah agama Hindu. Namun begitu, apabila mereka kurang penghayatan ilmu agama, mereka akan lebih terdedah dan terpesong dengan isu hedonisme yang berleluasa di negara Malaysia ini. Di mana kita sedia maklum bahawa mahasiswa-mahasiswa ini akan mementingkan keseronokan, melebihkan keseronokan daripada menghayati agama mereka masing-masing. Mereka akan mengabaikan tuntutan agama masing-masing. Oleh itu, mahasiswa-mahasiswa perlulah mendalami ilmu agama masing-masing sebagai panduan atau pegangan hidup supaya mereka tidak terjerumus dalam isu hedonisme ini. Cabaran kedua isu hedonisme ialah masalah pergaulan bebas. Cabaran kedua ini lebih tertumpu kepada tanggungjawab masyarakat dalam menghadapi isu hedonisme ini. Kita sedia maklum bahawa mahasiswa-mahasiswa ini muda dan mempunyai sifat semula jadi, ingin mengetahui dan mencuba sesuatu perkara baru. Lebih-lebih lagi dalam isu hedonisme ini. Sebagai contoh, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dalam kalangan mahasiswa ini sudah menjadi perkara biasa dan ini telah memberi kesan kepada kehidupan masyarakat di sekeliling mereka. Oleh itu, masyarakat haruslah menjadi mata-mata dengan peka keadaan sekeliling atau kehidupan mahasiswa-mahasiswa ini agar mereka tidak lebih jauh terpesong ke arah isu hedonisme ini. Cabaran ketiga isu hedonisme ialah melahirkan model insan yang sejahtera. Cabaran ketiga ini kita fokuskan kepada cabaran negara dalam melahirkan model insan sejahtera. Hal ini dapat dilihat melalui sebagai status negara yang membangun, negara memerlukan graduan-graduan muda yang lebih aktif dan dapat bersaing secara sengit untuk memajukan negara. Kita sedia maklum apabila mahasiswa-mahasiswa ini sudah habis belajar, mereka akan menjadi graduan dan sekaligus merupakan tonggak utama untuk kemajuan sesebuah negara. Jadi apabila mereka lebih terjerumus ke arah isu hedonisme ini, hasrat negara untuk melahirkan modal insan sejahtera akan terbantut. Oleh itu, kerjasama daripada pelbagai pihak tidak kira ibu bapa, masyarakat mahupun diri sendiri perlu dilaksanakan agar hasrat negara untuk melahirkan modal insan sejahtera ini tercapai. Beralih pula kepada cara mengatasi isu hedonisme. Cara mengatasi isu hedonisme yang pertama ialah melalui peranan ibu bapa. Kita sedia maklum bahawa ibu bapa merupakan penyokong dan peneman setia apabila kita dilanda masalah. Tidak kira masalah dalam pembelajaran atau sebagainya, terutamanya kepada golongan mahasiswa yang kita kategorikan sebagai golongan muda. Namun begitu, pada zaman yang serba canggih ini, ibu bapa lebih mengabaikan anak mereka dan lebih mementingkan kerjaya mereka berbanding anak-anak mereka di tempat belajar ini. Oleh itu, mahasiswa-mahasiswa ini yang kita kategorikan sebagai golongan muda ini akan rasa kurang diberi perhatian, akan rasa sering terabai kerana ibu bapa tidak bertanya khabar tentang mereka, tidak kira lah melalui pelajaran ataupun masalah peribadi mereka semasa di tempat belajar. Sebagai kesimpulan kecil, ibu bapa perlulah menjadi contoh yang terbaik kepada anak-anak mereka agar anak-anak mereka akan rasa lebih disayangi dan dihargai. Cara mengatasi isu hedonisme yang kedua ialah melalui peranan media massa. Kita sedia maklum bahawa media massa dapat dibahagikan kepada media elektronik dan media cetak. Media massa ini menjadi penyebar maklumat yang tepat sama ada kebaikan ataupun keburukan. Sebagai contoh, apabila berfokuskan keburukan isu hedonisme, media massa ini perlu memberikan maklumat yang benar, cepat dan padat kepada mahasiswa-mahasiswa di luar sana maupun masyarakat di seluruh dunia ini agar isu hedonisme ini tidak lebih berleluasa dan dapat dijadikan pedoman atau panduan atau pembimbingan kepada mahasiswa ataupun masyarakat di luar sana agar mereka lebih hidup dalam keadaan yang selamat, sejahtera dan sihat. Cara mengatasi isu hedonisme yang ketiga ialah melalui peranan masyarakat. Sebagai contoh, masyarakat perlu menjadi penasihat utama kepada mahasiswa-mahasiswa dan menjadi mata-mata untuk dilaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya mahasiswa-mahasiswa ini melampaui batas dengan melanggar norma-norma masyarakat di universiti ataupun di luar, dan masyarakat perlu memainkan peranan penting untuk melaporkan perkara ini agar isu hedonisme ini dapat dibantas dengan segera. Dan akhir sekali, kesimpulan.
Jadi kita dah sampai di penghujung perbincangan kita mengenai isu hedonisme. Jadi apa yang dapat disimpulkan daripada perbincangan ini ialah hedonisme ni dia menggariskan pola hidup kehidupan yang berlandaskan keseronokan dan kesenangan hidup dunia, seperti banyak meluangkan masa terluang dengan perkara yang tidak mendatangkan faedah, banyak melakukan aktiviti hiburan yang boleh memudaratkan diri dan mula berjinak dengan gejala-gejala yang kurang baik. Jadi dapat kita simpulkan bahawa golongan ini hanya percaya bahawa keseronokan itu adalah tunjang utama kehidupan. Jadi kita sendiri pun tahu yang dalam ajaran Islam sendiri pun menekankan bahawa cara hidup hedonisme ni adalah sangat tidak digalakkan dan hanya boleh dalam kadar sederhana kerana ini akan menyebabkan berlakunya banyak perselisihan faham antara satu sama lain. Jadi, akhir kata, konsep pemikiran hedonisme ni adalah kurang relevan jika digunakan dalam hal-hal penting kehidupan, terutamanya pada zaman kini yang di mana ramai remaja-remaja muda dan individu yang sangat terdedah dengan perkara-perkara yang kurang baik. Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.